أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil. Kerana sedi bersama-sama lagi dengan Gemenur Iman dalam kuliah asar ini dengan kitab Qalbun Salim. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat tabiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita petang barakah Jumaat ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkur Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator kita, Kekanda Amira, dan juga Asah Pentadbiran Gemenur Iman, dan juga jemaah-jemaah yang istiqamah bersama Gemenur Iman. Apa khabar? Semuanya sihat ke? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bersambung lagi dalam kitab Qalbun Salim. Cuma ada berita yang agak tidak menyenangkan pada hari ini. Pada pukul 1 tengah hari tadi adalah berlaku genjatan senjata di antara Palestin dan Israel. Tetapi dalam perjalanan pulang pukul 1 petang waktu kita. Tapi dalam perjalanan pulang mereka ke rumah mereka, mereka ditembak oleh Israel. Maka dia bukan satu genjatan lah kita panggil. Sebab dia masih menyerang. Yahudi tetap berbohong. Dia tetap berbohong. Dia kata ada genjatan senjata tapi dia tembak. Allahu Akbar. Kan kita rasa macam geramnya kan tuan-tuan. Dia kata tidak akan berlaku genjatan senjata, tidak akan berlaku apa-apa dalam 4 hari. Bermula 1 tengah hari tadi dan tadi baru dapat berita. Katakan saat mereka pulang ditembak dalam perjalanan pulang ke masing-masing untuk mengambil barang. Ini kita sebut, kita tak boleh bagi muka pada orang Yahudi ni. Maknanya tidak ada satu kebimbangan bagi mereka, ketakutan bagi mereka, melainkan berperang habis-habisan. Kita doa hari ni, kita tembak doa pada waktu asar ni, mudah-mudahan Allah tembak mereka. Allah berikan kesan yang hebat pada mereka atas perlanggaran janjian tersebut. Mantap. Sebab tu di dalam perang Nabi SAW pada usia Nabi 15 tahun, dia dipanggil satu perang namanya Perang Fijar. Dan Perang Fijar itu dapat diselesaikan dengan disebut sebagai Hilful Fudul, iaitu genjatan senjata. Pada zaman Rasulullah SAW disebut genjatan senjata itu adalah Hilful Fudul. Cara Nabi SAW. Ketika itu Nabi bukanlah seorang yang di hadapan ketika berperang, tapi Nabi mengutip anak-anak panah dan digunakan untuk berperang. Dalam kitab Rahimatum, sirah baginda Nabi SAW. Hilful Fudul. Maknanya genjatan senjata ini telah ada pada zaman Rasulullah seusia 15 tahun. Dalam perjanjian itu,
Antara disebutkan adalah fanatisme terhadap kaum ataupun dalam keadaan berbilang kaum tapi rasis. Maka itu disebut. Yalah, kita agak terkesan orang nak balik ambil barang, lepas tu dia tembaknya. Dari baru keluar daripada berita Al Jazeera dalam bahasa Arab lah. Mereka ni antara berita negara Arab yang sentiasa memberikan liputan. Apa yang kita boleh buat, tuan-tuan, doa lah sungguh-sungguh banyak. Mudah-mudahan Allah selamatkan saudara kita kat sana. Walaupun telah bersepakat 3 negara melalui Qatar, melalui Arab Saudi dan US, tetapi tetap juga berlaku tembak-menembak dalam genjatan senjata. Maka hari ini kita boleh istihar. Boleh jadi perang yang hebat. InsyaAllah, kita akan sebut dia boleh jadi perang yang besar. Sebab telah melanggar perjanjian. Kita tak boleh menunggu lagi perjanjian. Sebab ketika mana Nabi SAW, dia menyebutkan Khaybar, tentera Muhammad akan datang. Kerana apa? Orang-orang kafir telah melanggar satu perjanjian, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Maka kita tak boleh memberi muka lagi sebab mereka telah melanggar perjanjian, maka kena lawan balik. InsyaAllah, kita doa mereka. Nanti kalau malam nanti ada buat bacaan Yasin ke apa ke Al-Mulk ke, minta doakan khusus buat mujahidin kita, untuk orang-orang Palestin kita, agar mereka berjaya. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Baik, kita akan sambung ke surat yang ke-220. Betul? Cakap baik. 2021-218. Bahagian kelabu kat atas, Ustaz. Yang bawah semua dah hurai. InsyaAllah. Betul. Dia dekat atas tu. Okay, baik nak. Asal penyakit kedekut. Asal dia. Daripada mana dia datang? Dia bukan berasal dari Selangor ke Perak, tak. Dia kan berasal dari tu. Jadi Ustaz, dia asal dari mana kedekut ni? Terengganu ke Perak? Tak. Dia kan begitu ya. Ketahuilah, kedekut berpunca daripada sayang kepada harta dan ia adalah sifat yang tercela. Maknanya sayang kepada harta. Terlalu sayang. Sifat sayang. Sayang ni kena ada. Tapi jangan sayang berlebih-lebihan. Suami, kita kena sayang. Isteri, kita kena sayang. Tetapi sampai bila-bila kita kena ingat, bukan kita punya. Suatu hari Allah boleh ambil, suatu hari Allah Ta'ala boleh hilangkan. Begitu juga dengan anak-anak kita. Sayang. Tetapi jangan terlalu sayang. Sebab terlalu sayang, kalau ianya hilang, amat pedih hati ini. Sebab tu sayang tu boleh. Jangan seolah-olah kita akan memiliki selama-lamanya. Sayanglah sebagaimana kata ulama kamu nak sayang. Tetapi kamu akan lepaskan juga satu hari, sama ada kamu pergi ataupun dia yang pergi. Cuma yang disebutkan di sini sayang kepada harta. Sayang kepada harta ni satu sifat yang tercela. Dan sifat-sifat ini membawa kepada penyakit kedekut. Teramat sayang. Bukan tak boleh. Yalah, macam orang perempuan hartanya ada. Dia paling sayang handbagnya. Kalau orang laki-laki, dia paling sayang keretanya. Itu antara benda yang dia sayang. Tetapi ada harta yang banyak, sampai pada masa yang sama, dia takut nak keluar. Hanya disimpan. Maka dihilang pada punca arah nak digunakan mana harta itu pergi. Sebab itu, orang yang tidak ada harta. Sebab itu kita pegang satu hadis Nabi SAW, bersederhana dalam setiap keadaan. Bukan miskin, bukan terlalu kaya. Kalau jadi kaya, sekalipun kaya, bersederhana dalam banyak kehidupan. Bukan tak boleh kaya, bukan tak boleh miskin. Tapi biar semua keadaan bersederhana. Orang yang tidak ada harta tidak terlalu nampak sifat kedekutnya untuk bersedekah. Tetapi nampak juga sifat sayang kepada harta. Orang yang tak ada harta. Ada tetapi tak terlalu nampak. Berapa ramai orang yang pemurah tetapi sayang dengan harta. Dia tetap pemurah dengan memberikan hartanya supaya dipuji dengan pemurah. Itu saja. Macam kita lah. Macam saya pun ada kesayangan kita. Kan kita kadang nak memberi, takut sangat nak beri. Aku beri ni nanti aku miskin. Sedangkan Nabi dah kata, tidak miskin pada orang yang bersedekah. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Cuma orang-orang yang tidak berharta dengan orang-orang yang berharta ni different. Orang yang tidak berharta, ada kalanya bila makna dia bersedekah, dia ingin dipuji. Walaupun dia sedikit, walaupun dianya miskin,
tetapi pemurah. Na'udzubillah min zalik. Jangan dianggapkan pujian itu nombor satu. Yang kedua, kalau kita kaya. Kalau kita kaya tapi kita kata kita kaya sebab kita boleh sedekah dan pada masa yang sama kita nak sedekah tu orang puji. Kau tengoklah tu dia orang kaya. Sebab tu dia boleh bersedekah. Bukan matlamat kita dalam memberi adalah untuk mencapai pujian daripada manusia. Memberi adalah satu yang perlu asbab untuk membantu mereka daripada sudut kewangan. Dengan harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Lepas tu kita jangan kedekut. Sebab kalau kita terasa kedekut, menyebabkan harta kita tu tak bercambah daripada segi amal kebaikan. Kalau kita guna duit tu hanya untuk dunia. Ada orang banyak-banyak duit, dia suka tukar kereta. Ada dia suka tukar rumah. Ada dia suka buat benda-benda yang tidak mendatangkan kebaikan akhirat, maka ia satu kerugian. Sebab tu bila ada harta, perlunya ilmu. Kalau tiada harta, adanya ilmu tak apa. Tetapi kalau ada harta, tiada ilmu, sukar kita untuk menggunakan harta itu dalam keadaan yang lebih baik. Perbuatan begini dicela oleh syarak kerana sayang kepada harta melalaikan seseorang daripada zikrullah. Bila dia sayang, macam ni, kata guru kami, terlalu sayang, sebab itu ingin menambah. Kalau tidak terlalu sayang, bermakna hatinya itu lebih kepada sifat pemurah, merasakan kepentingan akhirat. Dalam kitab Alam Barzakh, dulu kita mengaji, orang-orang yang kaya, bila mana dia ingat mati, dia akan menyegerakan dalam bersedekah. Tetapi orang kaya yang tidak mengingati akan kematian, dia lebih suka untuk bertambah harta. Itu different. Bagi orang-orang yang miskin ingat kepada kematian, maka dia akan bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu different. Kita bila kita ingat mati. Sebab itu, perbuatan-perbuatan begini dicela oleh syarak kerana sayang kepada harta melalaikan seseorang daripada zikrullah. Sebab apa? Mengingati dalam hatinya tu terhadap dunia. Ada orang hari-hari dia tengok akaun bank. Hari-hari. Dan dia berharap orang duit dia akan bertambah dalam akaun tu. Tanpa berbuat apa-apa. Ada setengah orang, dia suka tengok akaun bank dia sebab dia banyak duit. Bila tak ada apa benda nak buat, dia buka akaun bank ni. Wow, duit aku ada 130,000. Dan berkerap-kerap kali dia buat. Itu sifat orang yang sayang kepada harta. Takut hilangnya harta. Bila orang ada sifat harta, sayang kepada harta, secara langsung dia akan lebih cenderungkan hati dia menghadap kepada perkara dunia. Bila hati telah menghadap kepada perkara dunia, sebab cintakan harta, sayangkan harta, maka kuranglah ia berbicara tentang zikrullah. Kuranglah bibit-bibit bibirnya mengucapkan zikrullah. Berbeza orang-orang yang diberikan Allah kesukaannya saat memberi. Itu dia akan mengeluarkan satu bibit-bibit yang baik melalui mulutnya dengan zikrullah. Sebab tu hari ini kenapa kita tak boleh zikrullah? Antara sebabnya adalah terlalu cinta, terlalu sayang kepada harta. Hari-hari memikirkan hartaku banyak. Hari-hari memikirkan bagaimana untuk menambah harta. Hari-hari rasa, ya Allah, macam mana aku nak jadi kaya. Padahal suatu saat kita tak tahu kelebihan memberi akan menjadikan kita kaya. Sebab tu jangan jadi orang yang sedemikian sampai suatu hari hati kita terpahat dengan dunia. Bahaya orang yang sayang kepada harta. Menyebabkan hatinya cenderung kepada dunia. Membuatkan hatinya terpaut kepada dunia sehingga hati menjadi susah untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu jaga-jaga. Sebab tu ada orang yang mempunyai harta yang banyak dan sayang akan hartanya, sukar untuk jumpa jalan ke masjid. Sukar untuk nampak jalan ke masjid. Sukar untuk mengadakan satu hatinya terpaut pada masjid. Cuba kita tengok dekat masjid. Kebanyakan kereta-kereta yang datang bukan kereta orang kaya.
kebanyakannya adalah kereta suara yang exhaust dia nak tercabut. Zong, zrung, 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 asap hitam. Kita jarang tengok ada orang yang pergi masjid pakai driver. Assalamualaikum. Dia kata, berhenti dekat betul kat pintu masjid, dia buka. Tok, sila tok, di masjid. Jarang. Jarang kita nampak. Kita jarang berlaku kita tengok di masjid-masjid yang memakai kenderaan yang mewah. Seperti mana Toyota Alphard. Jarang ada. Mercedes jarang ada. Lamborghini jarang ada. Kalau orang kaya yang terpahat dengan dunia, dia datang masjid pakai Lamborghini, bukan satu kesalahan. Barulah kita kata orang kaya hebat, orang kaya yang pemurah. Kan? Kadang kita different kita tengok dekat masjid. Ada orang kata, Ustaz, pergi masjid ni kita kena zuhud, tak boleh nampak kaya. Kita kan ada nikmat, pakai je lah apa yang kita ada. Apa susah? Saya kalau ada kereta Ferrari, saya pergi kuliah, naik Ferrari. Tak ada masalah. Tapi Ferrari tu tak ada. Tu masalah. Nak pergi naik Ferrari, tak ada masalah. Ferrari-nya tak ada, tu masalah. Kalau ada Ferrari, saya parking dekat tempat parking penceramah. Saya pakai. Menunjukkan kita kaya, jangan kita lupa pada Allah. Kata, sekarang orang kaya ni dia tak nak tunjuk dia kaya. Sebab nanti takut masjid minta sumbangan. Satu masalah juga. Ni orang kaya ni, kita minta dia bayar bil elektrik. Kan senang. Orang kaya nak bersedekah. Walaupun dia banyak duit. Saya ni pengalaman. Minta orang bayarkan, seorang datuk ni, main projek bilion. Minta bayar surau punya bil elektrik 220 setiap bulan. Tak pernah naik. Naik pun 300 lebih. Itu sebab bulan puasa je. Tak menjawabnya. Dia bagi double tick je, biru. Saya bagi receipt. Tok, nak minta lah Tok, kalau boleh. Minta bayar surau punya bil elektrik, boleh Tok? 220. Setiap bulan lah. Minta kat Datuk. Senyap, dia double tick je. Warna biru. Bukan senang. Orang kaya yang mampu melunaskan sesuatu kehendak dengan kekayaannya. Walaupun ia mampu, ada kalanya hatinya terikat dengan dunia, merasakan satu kerugian walaupun jumlahnya sedikit. Tetapi orang-orang yang kaya tetapi sifat pemurah, lebih besar, lebih keuntungan yang dirasa dapat kerana ia wa mimma razaqnahum yunfikun. Tengok apa kata Allah dalam Quran dalam surah Al-Munafikun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu dilalaikan harta benda kamu. Ini nampak Allah kata apa? Janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah, dan ingatlah sesiapa yang melakukan demikian maka mereka itu orang yang rugi. Na'udzubillah min zalik. Kenapa disebutkan anak pinak? Anak-anak ni ujian. Ada orang yang tak mampu belajar agama sebabkan anak-anak. Ada orang yang tak mampu berjemaah di masjid disebabkan anak-anak. Dia kata, Ustaz bukan tak boleh nak mengaji agama. Ada anak-anak. Ustaz bukan tak boleh beramal. Jaga anak-anak. Ustaz bukan tak boleh baca Quran. Tumpu pada anak-anak. Kita jangan jadi orang sebegitu. Sebab Nabi SAW membahagikan dirinya bila sampai di rumah, kata Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Nabi bahagi dirinya kepada 3. 1 kepada Allah, 1 kepada keluarga, 1 kepada dirinya sendiri. Maka kalau hari ini kita kata when you have the at the home, you say family time. No. Allah time must have. Don't say only family time. Tapi ini yang wujud dalam diri kita. Bila duduk dalam rumah saja, family time. So kita akan lupakan Quran, kita akan lupakan zikrullah, kita tidak akan kaitkan dengan agama, bahkan kita akan cerita tentang dunia saja. Bila kita duduk dengan anak-anak kita. Ini adalah satu benda realiti. Bila kita duduk dalam rumah, kita tak bincang dunia.
Kita tak akan bincang agama, kita akan bincang dunia, kita akan sibuk dengan dunia. Kadang-kadang kita bersembang sesuatu perkara dunia sampailah pada waktu malam. Sampai malam kita tidur. Besok kita kerja, balik-balik kerja jumpa anak bini. Lepas tu sembang. Lepas tu tidur. Besok cari harta. Lepas cari harta, pergi balik rumah, jumpa anak bini, tidur. Lepas tu besok pergi cari harta, balik jumpa anak-anak. Sama kata guru kami, dulu kami mengaji, dia kata sama macam lembu. Orang sebegini sama macam lembu. Lembu macam tu. Lepas tu pagi dia keluar cari makan. Bila dah malam dia jumpa anak-anak. Habis selesai jumpa anak-anak malam tu, besok dia keluar lagi. Pergi makan, cari makan. Lepas tu malam dia jumpa anak-anak. Besok dia keluar lagi. Besok dia keluar lagi, dia cari makan. Na'udzubillah min zalik. Kita jangan jadi orang sebegitu. Sebab tu Nabi ajar pada kita, walaupun dalam rumah mesti ada 3. Satu masa untuk Allah, satu masa untuk family, satu masa untuk diri sendiri. Ni kita kena pegang sampai bila-bila. Walaupun nampak simple, tapi hakikatnya apa yang Allah Ta'ala sebut betul. Kan? Macam orang perempuan dia sibuk uruskan anak-anak sekolah. Tapi dia mesti ada masa untuk Allah. Bila anak-anak dah tidur, walaupun kepenatan, ambil sedikit masa. 10 atau ke 15 minit buka Quran, baca Al-Mu. Buka Quran, baca sikit. Lepas tu bangun sepertiga malam, solatlah tahajud. Kan? Jangan kita disebabkan anak, langsung kita lupa untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Larangan ya Allah tegur pada orang-orang yang beriman. Dan juga kata Allah dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Innama, sesungguhnya amwalukum wa auladukum fitnah. Nampak? Fitnah hari ni kita belajar satu perkataan baru. Fitnah ini bukan hanya sekadar orang menuduh kita tanpa bukti. Fitnah ini salah satu maksudnya adalah ujian. Tengok kata Allah dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. Tapi Allah sebut fitnah. Bermakna hari ini fitnah bukan hanya tuduh orang tanpa bukti, dia disebut juga sebagai ujian. Batu harta-harta dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. Betul apa yang disebutkan. Ini saya sebut nak. Jangan sampai sebabkan harta ataupun anak-anak kita jadi lupa kepada Allah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah jualah pahala yang besar. Ujian. Macam mana kita nak conduct ujian. Bila ada anak, ujian. Bila ada harta, ujian. Bermakna mereka yang diberikan harta, ujian. Mereka-mereka yang diberikan anak, ujian. Mana anak yang ada, mesti ada isteri. Termasuklah isteri itu juga adalah satu ujian. Ujian seorang isteri adalah suami. Ujian seorang suami adalah isteri. Mudah. Tetapi ujian ibu dan ayah adalah anak-anak. Anak-anak pula ujiannya bila dewasa adalah ibu dan ayah. Bagaimana cara mereka taat? Bagaimana mereka menjaga? Ujian. Memang jaga orang tua ni susah. Dia balik jadi macam orang kecil-kecil dulu. Makan tak boleh sembarangan. Kan? Sebab tu, hari ini ujian seorang isteri kepada suami. Seorang suami ujiannya pada seorang isteri. Anak-anak adalah ujian suami dan isteri. Tetapi suami dan isteri bila sudah tua, ujiannya kepada anak-anak. Sekel dalam kehidupan kita, semua ujian. Makan sikit, ujian. Makan yang banyak, ujian. Rumah yang kecil, ujian. Rumah yang besar, ujian. Kenderaan yang kecil, ujian. Kenderaan yang besar, ujian. Isteri yang banyak, ujian. Isteri yang satu, ujian. Tak ada isteri pun, ujian. Segalanya, sekali hidup kita, ujian. Sebab nama pun hamba. Sekali kamu bukan berkahwin, walaupun ayat ini menunjukkan kepada anak-anak, tetap juga kamu ujian. Sebab tak ada anak ni satu ujian. Ada anak pun satu ujian. Tak ada anak pun satu ujian. Tua-tua siapa nak jaga? Makna sekal kehidupan kita ni, everything
fitnah, iaitu ujian. Bagaimana untuk kita menghadapinya? Contoh. Kan? Sebab tu ada yang kaya, kayalah orang itu sebagai orang yang beriman. Ada orang yang miskin, miskin dia beriman. Ada orang tu beristeri, mesti jadi suami yang beriman. Kalau orang itu ada anak, mesti jadi seorang ayah yang beriman. Segalanya dalam kehidupan kita, pokok pangkalnya, wallahu indahu ajrul azim. Dan di sisi Allah jualah pahala yang besar. Wallahu alam, dalam surah At-Taghabun ayat ke-15, surah yang ke-64. Orang yang terlalu sayang kepada harta, mengumpulnya sehingga tidak ingat dengan kewajipannya untuk mengeluarkan zakat. Sahih. Ini adalah orang yang sayangkan harta. Banyak zakatnya bila kita banyak hartanya. Tapi orang kata tak perlu keluarkan zakat sebab ia bukan satu kewajipan wajib bagi mereka yang berkemampuan mengikut qadar yang telah ditentukan. Betul, ada orang-orang tak nak bayar zakat. Sebab kalau tak bayar zakat tak kena apa-apa. Tetapi dalam beberapa banyak hadis sangat dikecam hebat kepada mereka-mereka yang mampu bayar zakat tapi tak bayar zakat. Antaranya yang memerangi golongan yang tidak membayar zakat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang kaya tapi tak mau bayar zakat. Sebab kalau tak bayar zakat, so tadi infection pada apa? Berbanding dengan orang yang membayar LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Orang yang tak bayar zakat, kan bukannya tak boleh keluar umrah. Tapi kalau orang tak bayar cukai, macam-macam tak boleh. Itu bezanya. Orang menampakkan sesuatu yang kecil. Dan kewajipan yang sepatutnya hendaklah takut dengan ancaman yang terdapat dalam surah, iaitu surah At-Takasur dan surah Al-Humazah. Tengok surah At-Takasur. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر. Baik, sadaqallahul azim. Bukan solat, minta maaf, bukan solat. Saya gurau, bukan solat ya. Kamu telah sebab ayat ni tadi waktu Imam Jumaat baca surah ni terbawa-bawa pula. Alhaakumut takasur. Allahu Akbar. Terbawa-bawa. Minta maaf. Jangan marah. Ya Ustaz yang imam tadi. Saya imam tadi. Waktu terbawa-bawa. Allahu Akbar. Minta maaf lah. Okey, baik. Alhaakumut takasur. Kamu telah dilalaikan oleh perbuatan berlumba untuk mendapatkan dengan sebanyak-banyak harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Nampak kata Allah. Kamu dilalaikan berlumba-lumba. Nabi kata, di akhir zaman yang menimpa umatku adalah penyakit zaman jahiliah, iaitu suka mengumpul harta. Sekarang ni ternyata kata Allah betul. Orang semua sibuk berlumba-lumba. Siapa yang paling cantik rumahnya? Siapa yang paling banyak hartanya? Siapa yang boleh menunjukkan duit? Sekarang ni orang tayang duit tak kisah. Tebal-tebal macam ni, relax. No problem. Give. Kan? Sekarang orang tak takut berlumba-lumba nak jadi orang kaya. Berlumba-lumba menjadi TikTok content. Berlumba-lumba menjadi influence. Sebab nak terkenal, nak pengaruh, dan pada masa sama adalah nak pengikut yang ramai, nak pangkat. Sebab daripada itulah kita suka berlumba-lumba. Jauhilah daripada sifat ini. Kalau kita berada pada sifat ini, sedang kita dilalaikan dengan perkara-perkara tersebut, kata Allah dalam Quran. Tapi hakikatnya begitu. Sekarang orang sedang berlumba-lumba untuk kumpul harta, pangkat, pengaruh. Anak pinak ni tak semua orang berlumba pada zaman sekarang. Sebab berkaitan dengan duit lah. Kan? Statistik pada tahun 2021,
penceraian berlaku sebanyak 21,000 lebih. Okey. Yang kedua, pada tahun 2022, kenaikan amat tinggi sebanyak 24,000 pasangan yang bercerai. 2023 lagilah tinggi kes penceraian. Sebabnya apa? Everything nak hidup secara senang. Melihat harta adalah satu keutamaan. Sebab itu banyak berlaku penceraian. Ini adalah satu sebab. Punca penceraian adalah kewangan. Tetapi kewangan bukan matlamat utama dalam perkahwinan. Sebab Allah sebut dalam Quran, yang memberi rezeki adalah Allah. Maka rezeki itu tidak semestinya duit. Tapi hari ini sebab apa banyak penceraian? Sebab kita terlalu membandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Orang lain punya pasangan berharta, maka kita rasa tak suka sebab suami kita tak kaya. Lalu kita meminta cerai asbab tidak cukup daripada segi nafkah. Na'udzubillah min zalik. Wahai isteri, kembalikan niat asalmu untuk menjadi isteri yang terbaik kerana suami adalah ladang syurga buatmu. Sangat sedih bila statistik penceraian mencecoh pada 24,000 pada tahun 2020. Dan pada masa yang sama berlaku juga yang kes yang banyak pada 2023 teramat banyak, semakin meningkat kes penceraian. Na'udzubillah min zalik. Kita tak mahu terjadi. Sebab tu hari ini kalau berkahwin, matlamat kita bukan hidup senang menunjukkan kekayaan. Tetapi matlamat kita kahwin nak bawa pasangan kita faham agama dan untuk mendapatkan syurga. Sebab tu jangan berlumba-lumba siapa yang lebih hebat dalam rumah tangganya. Sebabkan perkara itulah timbul ketidakpuasan hati antara pasangan. Na'udzubillah min zalik. Kan? Atau hari ini kalau pasangan iparnya tu pakai kereta baru, dia pun nak kereta baru. Ini sifat yang perlu dielakkan. Na'udzubillah min zalik. Tengok kata Allah dalam Quran. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu masuk kubur, jangan sekali-kali bersikap demikian. Allah sebut dah, jangan jadikan sikap demikian sehingga kamu masuk kubur. Sekali-kali jangan bersikap sedemikian. Kamu akan mengetahui kelak. Sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Tu Allah sebut dalam Quran. Dia kata jangan bersikap macam ni. Suka mengumpul harta, berlumba-lumba tentang harta, pangkat dan pengaruh. Allah tegur. Tapi hari ni orang cari. Hari ni orang cari benda tu. Tapi Allah tegur, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibat yang buruk pada hari kiamat. Demi sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, ingatlah demi sesungguhnya, kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Selepas itu demi sesungguhnya kamu akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin semasa kamu dilemparkan ke dalamnya. Kemudian kamu akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang telah kamu menikmatinya. Na'udzubillah min zalik. Allahu akbar, tuan-tuan. Allah tegur kat kita hayat ni. Jangan ada sifat sedemikian sehingga kamu mati. Jangan sekali-kali ada sifat ni. Berlumba-lumba mencari harta benda, anak pinak, pangkat dan juga pengaruh. Kan? Hari ni ramai orang nak jadi ustaz, dia nak jadi ustaz selebriti. Sebab pengaruh, betul? Hari ni punya style. Hari ni kalau orang berlumba-lumba, banyak pertandingan-pertandingan, ramai yang masukkan anak-anak kecilnya supaya mendapat satu pengaruh yang besar. Anak-anak kecil usia 12 tahun pergi menyanyi. Anak-anak perempuan yang kecil pergi menyanyi. Sebab ingin pengaruh dan ramai pengikut. Anak yang dijadikan sebagai saham untuk dia dapat perkara tersebut. Na'udzubillah min zalik. Kalau Allah tegur, maknanya kita kena ambil. Bahawasanya kalau ada, kita kena buang.
Tapi kadang-kala ada benda ni. Kadang-kala. Kadang-kala dia ada. Nak kaya, kadang-kala ada. Nak nampak hebat. Ada kala nak nampak ada pengaruh. Ada kala kita rasa nak banyak harta benda. Ada. Tapi Allah tegur kita, jangan perkara-perkara ni kita berlumba. Sebangkan benda-benda ni semua Allah Ta'ala telah tetapkan. Kenapa nak berlumba-lumba? Cuma Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam kebaikan. Bukan harta, bukan anak pinak, bukan pengaruh, bukan kuasa, tetapi kebaikan. Allah tegur, Allah bagi solusi. Allah tegur, Allah bagi solusi. Iaitu fastabiqul khairat. Kejar kita dalam kebaikan. Buat baik tak apa. Jangan buat jahat, tu saja. Buat baik, tak apa. Yang penting jangan buat jahat. Supaya kita kena ingat sampai bila-bila. Sifat ni jangan ada dalam diri kita. Berlumba-lumba dalam kebaikan, no problem. Tapi berlumba pada 4 perkara yang Allah tegur dalam kita melalui Quran, maka jangan. Lepas tu tak payah nak sibuk-sibuk orang pakai kereta baru, kita nak pakai kereta baru. Kita bini baru, orang nak bini baru. Semua tak payah. Biar yang kekal, yang mana boleh lama. Tak perlu cari yang baru. Wallahualam. Kalau ada yang baru, rezeki. Faham? Sebut je, jangan marah. Ya? Kalau ada baru, rezeki. Amin. Contoh. Wallah. Ustaz seorang je yang amin, yang lain tak amin kan? Amin. Ya Allah, apalah salah benda baik. Bukan jenayah. Baik. Daripada Sayyidina Qatadah. Tengok daripada bawah tu. Daripada Mufarrih, daripada ayahnya dia berkata, aku pernah datang kepada Nabi SAW ketika itu membaca ayat Al-Haqumut Takasur. Ini kita masuk pada tafsir. Kamu telah dilalaikan berlumba untuk mendapatkan dengan sebanyak-banyaknya harta, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Lalu Nabi SAW sebut, yaqulu bunu Adam, mali qala wa halaka ya bena Adam min malika illa ma'akalta fa'afnaita au labista fa'ablaita au tasaddaqta fa'amdaita. Manusia berkata, hartaku. Nabi SAW sebut apa? Yaqulu bunu Adam, mali. Kan? Mali. Bukan bali. Itu air bali. Mali. Mali bukan mari. Mali. Hartaku. Nabi SAW sebut, wahal laka ya bena Adam, wahai manusia, apakah benar kamu memiliki harta? Bukankah yang kamu makan akan lenyap? Nabi kata, apa yang kita makan lenyap, betul. Dia akan najis. Dia akan jadi darah. Dia tak kekal dalam perut kita. Dia akan jadi darah. Dia tak kekal. Yang jadi darah, boleh jadi darah tu kotor, berasid ataupun berkolesterol. Ataupun dia boleh jadi najis. Ataupun dia boleh jadi lemak. Makanan yang kita makan. Contoh, kita makan sardin, kita makan ikan, kita makan ayam. Benda tu lenyap. Dia tak kekal. Beberapa hari, beberapa jam dia akan lenyap. Bukankah yang kamu makan akan lenyap? Bukankah pakaian yang kamu pakai akan usang? Belilah baju mahal sekali mana pun, dia akan jadi buruk. Betul? Ada baru ni satu orang hamba Allah, dia nak jual satu baju t-shirt warna putih. Saya tanya berapa? Dia kata 180. Lama. Saya kata harganya mahal ya. Jenama apa? Dia kata Calvin Klein. Saya kata daripada beli 180 Calvin Klein, baik beli kain kapan, dapat 3 helai. Besar lagi. Siap ada ikat. Ada air mawar. Ada air mawar. Ui, banyaklah. Ada serbuk kuning. Package. Package serbuk kuning, ada tali. Siap orang pakaikan lagi. Mahal-mahal pun ada orang pakaikan tu. 180, kita kena pakai. Orang tak semua minyak wangi. Minyak wangi mahal pun semua. Tuan-tuan, yang 120 minyak wangi orang semua kan. Pernah rasa? Mana ada? Cuma yang 120 saja.
Yang orang sembuhkan minyak wangi. Tu pun last lah. Bila dah tutup semua. Tutup badan, tutup kaki, tutup badan. Siapkan orang tutup lagi, pakaikan tudung. Yang laki tak pernah ada tudung, dia bagi tudung khas. Nampak tang muka gitu. Tuan-tuan, baju yang mahal usang. Tetap buruk, tak payah mahal-mahal. Dia kata kualiti pangkuk hang. Orang kata, orang Perak kata mangkuk hang. Kualiti apa pasal nak kualiti ya? Sama ya. Tapi bukan salah orang ada duit beli ya. Kan? Tapi Nabi kata, yang kamu pakai, baju yang kamu pakai itu akan usang. Bukankah yang kamu akan sedekahkan akan berlaku begitu saja? Makna Nabi bagi satu ayat pada dia. Apakah benar kamu ada harta? Bukankah yang kamu makan akan lenyap? Bukankah pakaian yang kamu pakai akan usang? Bukankah yang kamu sedekah akan berlalu begitu saja? Mana manfaatnya? Baju? Mana manfaatnya? Harta? Mana manfaatnya? Makanan? Mana manfaatnya dengan sedekah? Pasti sedekah. Kerana ia membawa keuntungan di hari akhirat. Tuan-tuan terhormat. Banyak kepada dua benda yang Nabi SAW sebutkan perkara tersebut. Na'udzubillah min zalik. Betul saya kata, ada orang sanggup beli handbag Coach. Harganya sekitar 800.5. Tapi dalam tu tak ada apa. Duit dalam dia pun ada RM2 je. Tapi dia pakai beg 800.5. Benda tu nampak cantik bila baru. Bila dah lama dia akan nampak buruk. Sama macam kereta. Kereta yang mahal lama-lama akan usang. Maka yang sedekah tadi dia akan berlalu. Tak nampak hasilnya. Tapi hasilnya kata ulama pada hari akhirat kelak. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wailul likulli khumazatil lumazah alladhi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layubazanna fil khutama wa ma adraka mal khutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah inna 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci pengeji yang mengumpul harta, kata Allah lagi sekali tentang mereka yang suka kumpul harta dan berulang-ulang menghitung kekayaan. Aku kaya. Seperti mana Alibaba Ujang Lapuk. Anak kaya. Menghitung-hitung kekayaan. Kecelakaan besar Allah sebut bagi pencaci, pengeji yang mengumpul harta dan berulang-ulang menghitung kekayaan. Dia menyangka bahawa harta itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Tidak, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam al-khutamah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahuinya? Apa dia khutamah itu? Al-khutamah ialah api Allah yang dinyalakan dengan perintah-perintahnya, yang naik menjulang ke hati. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintang panjang. Allah tegur lagi kita tentang kebinasaan mereka-mereka yang suka mengumpul harta, yang suka berulang-ulang menghitung kekayaan, pencaci dan juga pengeji. Wallahu a'lam. Di antara surah ya Allah Ta'ala sebut tentang mereka-mereka yang mempunyai harta dan suka mengumpul harta pada masa yang sama kedekut untuk mengeluarkan harta ke jalan Allah. Tempat mereka adalah neraka. Khutamah namanya. Maka masuklah ia ke dalam al-khutamah. Na'udzubillah min zalik. Buka yang sebelah tuan-tuan. Berkata 224, la tattakhizul di'ata fatarghabu fid dunya. Janganlah kamu jadikan kampung yang diambil hasil mahsul lalu kamu inginkan dunia. Janganlah kamu jadikan kampung yang diambil hasil mahsul lalu kamu inginkan dunia. Apa yang disebutkan dengan mahsul? Diambil hasil kekayaan, atau kita sebut bagi orang yang tidak dilalaikan oleh kampung tersebut. Pada meaning mahsul.
Apakah yang disebut dengan la tattakhizul di'ata fatarghabu fid dunya? Mahsul membawa maksud hasil atau pendapatan, kesenjangan pula bermaksud ketidakseimbangan. Maknanya hasil daripada pendapatan. Janganlah kamu jadikan kampung yang diambil hasil pendapatan atau hasil kekayaan lalu kamu inginkan dunia. Tempat yang kamu, kampung ni maksud dia apa? Tempat yang kamu duduki, dia ambil hasil kekayaan, lalu kamu inginkan dunia. Jauhkan daripada sifat tersebut. Jelas, tak? Mahsul ni apa? Disebut sebagai hasil ataupun pendapatan atau sesuatu yang kita dapat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu disebut sebagai mahsul. Wallahu a'lam. Bagi orang yang tidak dilalaikan oleh kampung tersebut, maka tidak mengapa jika dia mengusahakannya. Oleh itu hadis ini bukan dimansuhkan kerana ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW juga mengusahakan kebun. Makna tempat tu kita buatkan satu hasil untuk pendapatan, lalu kamu inginkan dunia tu jangan. Tapi jadikanlah ia pendapatan yang mendekatkan kamu, lebih memberi manfaat kepada orang lain, ataupun dengan harta tadi hasilnya kamu gunakanlah sebaik-baik tempat pulangannya. Dan kata Nabi, kata Allah dalam Quran, surah An-Nur pada ayat 37, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Ibadah itu dikerjakan oleh orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah. Baik. Pada ayat ni, rijalul la tulhihim tijarah. Ibadah itu dikerjakan oleh orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah. Berniagalah apa? Tapi jangan sampai kita dilalaikan dengan perniagaan itu sampai kita lupa kepada Allah. Apa jua perniagaan tetap dianggap sebagai ibadah, diniatkan kerana Allah. Tetapi pekerjaan yang diniatkan bukan kerana Allah, takut-takut ia mengambil sebagian untuk kaya sahaja. Maka innamal a'malu binniyat. Niat itu penting dalam sesuatu pekerjaan. Tuan-tuan, tak kira kita jual beli ke, perniagaan ke, mereka-mereka itu tidak dilalaikan, itulah namanya ibadah. Tapi dengan jual beli ataupun perniagaan bahkan kita jauh daripada Allah, maka ia satu perkara yang perlu dipikirkan agar kita tak termasuk dalam golongan orang yang lalai dalam perniagaan ataupun berjual beli dalam apa jua keadaan, kita sampai jauh daripada mengingati Allah SWT. Itu yang Allah Ta'ala tegur. Orang yang kuat imannya, apa jua keadaan, dia akan sentiasa ingat Allah. Hatta perniagaan, hatta berjual beli. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir pada nota kaki di bawah 240. Daripada Sayyidina Anas ibnu Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyita salasa, fayarji usnani, fayabqa ma'ahu wahidun. Yatba'ahu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu, wa yabqa amaluhu. Yang akan mengiringi hingga ke kubur ada 3. Ini kita dah belajar dah pada kitab Ziarah Alam Barzah. 2 akan kembali dan tinggal 1 untuk bersamanya. Yang mengiringinya tadi adalah keluarga, harta dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan yang tetap menemaninya hanyalah amalnya. Beli rumah besar-besar, saat itu mati, rumah itu menjadi milik orang lain. Mempunyai duit yang banyak tapi tak digunakan, akhirnya mati, duit itu menjadi milik orang lain. Anak-anak yang dijaga besar, akhirnya mati juga, kita tidak ditemani dalam kubur. Lalu balik mereka seminggu 2, mereka akan ketawa gelak semula. Begitulah yang kita kena ingat, yang teman kita di dalam kubur adalah amal-amal kebaikan kita. Bukan harta, bukan keluarga. Keluarga kita akan tinggalkan. Tinggalkanlah, kata Umar ibn Abdul Aziz, tinggalkanlah keluarga kita dengan agama, bukan harta. Tetapi harta perlu untuk keluarga kita, tetapi pastikan agama menjadi satu keutamaan. Besok mati, isteri kita balik. Isteri kita memang dah balik sebab tak keluar. Anak-anak kita balik, kawan-kawan minum kita balik, kawan-kawan main bowling dengan kita balik, kawan-kawan sambut birthday dengan kita balik.
kawan-kawan selalu selfie dengan kita balik. Semua balik, ya tinggal kita seorang-seorang. Cuma kita tak boleh selfie dengan mungkar dan nakir. Kalau kita boleh selfie dengan mungkar dan nakir, ternyata banyak orang upload dalam Facebook wajahnya mungkar dan nakir. Ingat sampai bila-bila 3 perkara yang dekat dengan kita, 2 pergi, 1 tinggal, amal kita. Bukan harta, bukan keluarga kita. Sebab apa kita disibukkan dengan 2 perkara yang tidak akan membantu kita di dalam kubur. Bukan bermakna meninggalkan, terlalu jangan sibuk sampai amalan tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Dan kita berhenti takat tu dulu tuan-tuan. Nanti kita akan sambung muka surat 225 dengan tajuk memiliki harta bukan dicela secara mutlak. Wallahu a'lam. Tapi terkesan juga dengan apa yang kata Nabi SAW tentang 3 perkara tadi. Hak 2 pergi, 1 tinggal. Betul. Sebab dalam kubur nanti, ketika mana kita dimasukkan ke dalam kubur, kita akan disentuh. Ada sebahagian riwayat menyentuh pada kaki. Ada sebahagian riwayat menyentuh pada peha. Dan kita bertanya ketika mana di dalam kubur. Siapakah engkau? Maka dengan diizinkan Allah, amalan itu bercakap, aku adalah amal ibadahmu. Aku dah amalan-amalan yang kau lakukan di atas dunia. Maka orang yang meninggal itu, antaranya kita yang bakal meninggal, akan bertanya, di manakah keluargaku? Di manakah teman-teman rapatku? Di manakah harta bendaku? Maka yang berkata itu kata apa? Sesungguhnya mereka itu telah meninggalkan kau. Dan hanya aku saja yang meneman kau di dalam kubur ini. Maka kata orang yang meninggal itu kata apa? Sesungguhnya kalau aku dihidupkan kembali di atas dunia, ternyata aku lebihkan engkau daripada keluarga dan teman-temanku yang lain. Maksud dia apa? Melebihkan engkau daripada keluarga dan teman-temanku yang lain, yang engkau itu adalah amalan yang berkata-kata di dalam kubur bersama dengannya. Wallahu alam, mudah-mudahan kita diperingat kepada Allah tentang sifat-sifat yang Allah kata jangan ada sifat tu, maka jangan kita letakkan sifat tu dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Saya rasa dah pukul 6, 1 minit, tak perasan masanya berjalan begitu laju. Semakin lapar perutku berbunyi. Maka saya berhenti. Takat ni dululah. Saya pun tak perasan dah pukul 6, 1 minit. Rasa seronok berharta. Kadang-kadang kena kat diri sendiri. Suka sangat dengan harta. Kadang-kadang kena kat diri sendiri. Sebab tu bila kita belajar, kita akan perbaiki diri. InsyaAllah kita bersambung lagi pada episod halaqah yang akan datang dalam TV3 bersama saya, moderator anda Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil, dan bersama para panel kita Intan, Amnira dan juga Azrina. Kembali pada minggu hadapan dalam rancangan Al-Hidayah. Ustaz panel, Ustaz moderator sekarang. Ya Allah. Ustaz tak faham ke tak? Apa je lah. Allah. Dah lapar sangat tu Mira. Dia lapar. Silakan, ada mungkin nak tanya soalan ke mungkin silakan. kurang. Ustaz Rina ambil anak ke? Tanya awal-awal dulu. Tak apa, tanya je, tanya. Saya kata bukan tanya tu, tanya je. No problem. Ustaz, ada soalan Ustaz? Sila. Tak nampak tak? Ada soalan ke dalam chat? Saya nak tanya. Tanyalah. Kalau tak puas hati dah tak ada. Tak ada. Tak Ustaz, saya bukan orang yang ada harta. Tapi saya, perkara yang paling saya sayang buku. Yang tu harta tak Ustaz? Okey, baik. Harta yang paling hebat adalah bukan buku. Harta yang paling tinggi bukan buku. Dia ilmu. Yelah, maksud saya macam ni. Kadang-kadang, kadang sampai rasa macam, sebelum tidur kan, fikir kalau saya mati ni, saya nak ilmu-ilmu ni pergi pada orang yang betul. Ya Allah, saya kadang sampai sedih Ustaz. Macam, ya Allah, saya nak bagi pada siapa saya tak rasa nak saya dapat ambil dalam waktu ni dengan baik. Masya Allah, macam mana tu? Okay, baik, terima kasih. Dia kata saya tak ada harta, tapi harta saya adalah buku. Ilmu lah. Ilmu ni. Kan Nabi SAW sebut, antara mereka yang dah meninggal, antara 3 perkara yang dapat membantu ketika mana dalam kubur adalah ilmu bermanfaat. Sebab itu harta kita, pusaka yang kita tinggalkan tak ada ilmu, tapi ada satu harta yang paling besar sekali adalah ilmu, buku-buku yang kita tinggalkan. Sebab itu bila buku-buku tinggal, saya teringat kalam Saidina Ali ataupun siapa saya lupa, dia kata bahawasanya manusia ni akan mati, tetapi setiap tulisan-tulisan itu tidak akan terpadam. Maka selagi ada tulisan, lagi itulah ia memberi manfaat kepada yang membaca. Sebab itu ilmu yang kita ada adalah satu harta yang bernilai bila mana ia ditinggalkan. Sebab itu Umar Ibn Abdul Aziz kata apa tadi saya sebut, aku tidak meninggalkan anak-anakku dengan harta benda,
tetapi aku meninggalkannya dengan agama. Agama tu kata ulama merujuk kepada ilmu kita. Sebab itu saya teringat ada 3 orang kisah beradik ketika mana mereka inginkan ayah mereka mati. Mereka tunggu bila ayah mati sebab mereka nakkan satu harta yang besar pada ayah-ayah ni. Tapi ayah dia ada satu masjid. 2 orang ni tergamak nakkan harta berbanding dengan seorang lagi. Maka bila mana meninggal, dia pun baca wasiat hitam putih yang telah ditetapkan oleh ayahnya. Ketika yang bersungguh-sungguh dengan nak harta ladang, nak harta tu tidak diberikan kepadanya, lalu diberikan wakaf kepada rumah anak yatim. Maka yang diberikan ayahnya kepada 2 orang tadi, yang 3 beradik tadi, yang bersungguh nak harta 2 adik-beradik tadi, abang dan juga si angah, maka bapanya wasiatkan masjid yang bapanya dibinakan. Maknanya perkara ini satu teguran. Ini satu kisah yang betul. Ya, dia bagi 3 adik-beradik tu, 2 beradik tu dia bagi masjid. Maka dia kata, kenapa abah bagi masjid? Sebab masjid inilah satu benda peninggalan yang besar abah kepada kamu berdua. Walaupun kamu tidak mendapatkan harta, tapi inilah paling bernilai daripada harta-harta abah yang lain. Maka masjid ini abah tulis atas nama kamu berdua, kamu jagalah masjid ini. Seperti mana kamu menjaga abah sampai abah meninggal dunia. Ini satu word yang sangat baik. Dia tak bagi anak dan dia harta lain. Dia bagi satu masjid yang dibina. Dan akhirnya baru dia sedar bahawasanya harta ni bukan satu kepentingan. Saat itu dia menjadi orang yang berubah. Setiap kali azan dia datang. Inilah harta yang dia rasa tenang. Tak semua orang yang mempunyai harta dia akan tenang. Tetapi orang yang mendekatkan diri dengan ketenangan, pasti ia bawa kepada 1000 makna dalam kehidupan kita. Ilmu adalah satu benda yang tenang. Nabi sebut dalam hadis, nak dunia kena ada ilmu, nak akhirat pun kena ada ilmu. Maka apa yang kekanda kata, nakkan ini harta saya, berilah kepada mereka-mereka yang bermanfaat, sesiapa yang dapat. Besok wasiat pada anak-anak, besok kalau ibu tak ada, buku-buku ni kamu jangan buang. Bagilah pada mereka-mereka yang nak membaca. Ustaz Tafiz ke, Mahat Tafiz, ataupun hantar kat rumah Ustaz Zukri. Biar Ustaz Zukri baca. Itu pun lebih baik. Pahalanya besar. Mesti ada Ustaz ada dah lebih lagi saya rasa. Masya Allah. Tak ada. Saya ni mana ada. Saya ada satu buku je, Qalbun Salim. Baiklah Ustaz. Tak baik. Tapi ziarah Kalam Barzah tu Pinjam kot. ada Al-Mufrad lagi. Ada. Kat laci saya ni penuh lah. Ada Ya, kantoi Ustaz. banyak lah. Dia nak ingat. Ada. Ada kalau tengok kat rumah saya ni banyak lah kitab-kitab saya. Daripada kitab Muqtasar. Banyaklah ada dekat sebahagian dekat ni. Ada lah. Kalau datang ziarah tu ada lah. Tapi saya masak kopok lekor je lah. Masya Allah. Kat tangan ni Ustaz, mungkin ada soalan kot. Pun boleh. Silakan, Puan. Ustaz, saya nak tanya, sekarang ni kan banyak... Sabar, bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam. Ustaz dan Siapa ni? semua. Saya nak tanya, Ya, okey, kalau macam sekarang ni kan zaman media sosial dan Ya. sekarang ni kita banyak share ilmu macam dalam WhatsApp group ke apa ke yang apa-apa yang kita tahu, apa yang dapat dari ustaz, catatan-catatan kita semua kan. Tapi tak semua orang akan membacanya dan kadang-kadang ilmu tu just okey, orang yang tengok glance, lepas tu kalau tak baca lepas tu dia delete, ataupun kadang-kadang bila WhatsApp group tu dah penuh dia akan delete, clear chat. Jadi adakah ilmu yang kita dah hantar tu, niat kita untuk menyebarkan dan niat kita untuk sharing, itu juga akan nanti akan menjadi macam bukti kita di akhirat nanti yang kita berusaha juga untuk menyebarkan ilmu. Jazakallah Terima khair. Thank you for the question. I will answer with English, insyaAllah. InsyaAllah, I will try. Thank you. Tamunya dia kata, Ustaz, kami dah share. Tapi tak tahu dia baca. Allah tak tanya dia baca tak baca. Allah tanya kamu sebarkan ke tak sebarkan. Macam saya sebut. Saya pun tak tahu dalam ni dengar tak dengar, faham tak faham. Kadang-kadang lepas saya berhenti semua clear. Tak tahu apa dia faham. Makanya tugas kita menyebarkan ilmu. Menyampaikan ilmu. Memahamkan ilmu tu bukan tugas kita.
Tetapi kita bagi orang faham ilmu, tak faham-faham juga, wallahu a'lam lah. Bukanlah satu benda yang kita nak kena bagi dia faham sungguh-sungguh. Kita dah sebarkan. Dia baca tak penting. Yang penting kita dah sebarkan. Pernah berkata seorang ulama, dia tanya Allah, dia kata apa? Allah tak tanya berapa ramai dalam kuliah kamu. Tapi Allah tanya, dah sebarkan belum ilmu? Itu saja. Ada orang kata anak murid sikit ni tak bahagia. Tak. Anak murid sikit ke anak murid ramai? Tak. Allah tanya, dah sebarkan ke belum? Dia tak tanya, wahai Ustaz Zulkifli, anak murid kau berapa? InsyaAllah, ya Allah, ada dekat 70 orang ni. Dia orang ni je lah yang dengar, ya Allah. Tak ada, Allah tak tanya. Siapa nama dia tu? Intan, Azrina. So, tak ada, Allah tak tanya. Allah tanya, kau dah sampaikan? Dah. Maknanya tugas kita dah lepas untuk menyampaikan ilmu. Kita sharing je. Tun Alhamdulillah. Kalau tak baca buku tapi tak masuk otak. Ini ada dia punya petua. Rendam buku tu dalam air. Habislah rendam. rosak buku, ya Allah. Jangan ikut ketua tu. Dah rendam, lepas tu angkat balik. Minum air tu. Jangan buku. Mahal pula tu. Buku beli ratus-ratus tu buku kain. Itu pasal. Okey, jelas ya. Bonda Ani ya. Anis. Okey, jelas ya. Apa yang saya Jelas tadi Ustaz. Terima kasih banyak. sama. Sebarkan. Jangan berhenti. Kalau orang tak ambil tahu pun lantak dia. Yang penting syarat kita berhenti. Kalau tak boleh kita baca Ustaz tapi tak masuk juga. Buat ni. Pergi jumpa pakar psikiatrik. Okey. Wallahualam. InsyaAllah. Baik. Ada soalan lagi? Ada seorang lagi yang angkat tangan. Itu Puan sila Puan yang angkat tangan tu. Itu daripada tadi tu. Ya ke? Itu yang pelik tak lenguh pula tangan dia. Sabar je Ustaz. Sekejap saya cek. Puan Rosita, ada soalan ke Puan Rosita? Terangkat kot. Terangkat. Tu tak penat ke? Tangan dia tak lenguh? Senaman petang Ustaz. Yalah, nak kurus. Tangan Yang lain tu ada. Yang lain ada soalan ke Bonda Ann? Ada soalan tak Bonda? Tinggalkan satu soalan cepu mas kat Ustaz tu ni. mana ada, dia nak tanya, dia sibuk dengan cucu dia. Dia tengah guling-gulingkan cucu dia daripada dapur sampai ruang tamu. Pandai lu Ustaz. Ustaz, saya nak tanya soalan boleh? Ada, tadi ingat tak ada ya Bonda Rosita. Bonda Rosita nama lembut je ni, orang mana? Orang Selangor. Dekatlah kita, Batu Cape. Alhamdulillah. Sila Bonda Rosita. Tadi Ustaz cakap pasal yang harta kan. Kita kumpul harta. Okey, macam dalam situasi orang tu dia tak mengumpul harta. Tapi dia okeylah macam dia harta-harta tu dah ada dan mungkin melebihi daripada apa yang dia ada. Jadi apa dia nak buat? So jadi Ustaz punya penjelasan tadi, tazkirah tadi sangat menyentuh hati saya lah. Jadi macam kalau katakan apa orang tu nak buat dalam situasi yang dia ada harta yang berlebihan tu, yang dah sedia ada, macam tu. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Lama saya kuliah ngaji air, baru ada orang tersentuh dengan kuliah saya. Tiap minggu tersentuh lah Ustaz. InsyaAllah. Tak. Terima kasih. Terima kasih Bonda Rosita. Baguslah Bonda Rosita ni. Tersentuh ke sebenarnya? Terima kasih Bonda Rosita. Pertama, kalau macam Bonda lah, Bonda Rosita ada lebih, bagi sikit kat saya. Satu. Agak dah. Okey, baik. Bonda Rosita, ada orang dianugerahkan, laki-laki dia dah senang. Dia ada harta. Dia tak mencari pun, tapi dia ada harta. Apa yang boleh digunakan dengan harta tersebut? Baik. Kalau seseorang itu, harta itu dimiliki oleh ibu dan ayahnya. Lalu ibu ayahnya dah meninggal dunia. Maka seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia dan dia meninggalkan banyak harta. Apa yang aku boleh buat dengan hartanya? Adakah kalau aku bersedekah, dia mendapat apa yang aku lakukan? Maka kata Nabi SAW, ia akan sampai kepada orang yang kau niatkan. Maka Bonda Rosita begini. Yang pertama, kalau kita ada banyak harta, kalau harta itu dimiliki atau yang memiliki harta sebelumnya adalah mak ayah kita, banyak melakukan jariah, iaitu bersedekah dengan harta tersebut.
dan memberinya dan meniatkan untuk orang tua kita, ia akan mendapatkan pahala kepada mereka. Ataupun binalah sesuatu yang dapat menjadikan pahala jariah bagi orang tua kita, seperti telaga ataupun apa-apa yang boleh kita bantu. InsyaAllah ia adalah satu kebaikan yang baik. Saya suka bila bertanya harta yang banyak tapi apa yang untuk kita gunakan. Benda ni perlu. Sebab tu saya kata kalau ada orang ada harta tapi tak ada ilmu, bahaya. Tetapi berbanding dengan orang yang ada ilmu walaupun tak ada harta, orang tu lebih hebat daripada orang yang ada harta tapi tiada ilmu. Sebab tu buatlah apa-apa yang baik. Wakaf boleh, sedekah boleh, ataupun masuk ke dalam akaun GNI dengan scan QR code. Lalu masukkan jumlah yang ada untuk bagi aktiviti pengimarahan. Majlis-majlis ilmu di bawah Gema Nur Iman juga menjadi satu sedekah untuk kita. Dan niatkan apa yang kita niatkan untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Dan kalau lebih baik, masukkan QR code kepada akaun saya. Itu juga memberi manfaat yang terbaik. InsyaAllah. Bunda Rosita, jelas apa yang saya sebut? Jelas. Tapi boleh nak tambah soalan? Tambah pula soalan. Ya Allah, pukul berapa nak habis ni? Sebab saya selalu risau, saya punya concern kan, kalau saya pernah dengar kalau kita dah meninggal dunia, kita akan ditanya macam kalau orang yang berharta tu, harta yang dibelanjakan. Dan harta yang, itu ada harta macam kategori yang dia dihisap. Kalau macam orang yang susah tu, orang macam fakir miskin dan tidak berharta, dari segi amalan dia, sebab dia tak ada harta pun yang perlu dihisapkan. Jadi dalam secara peribadi saya macam sangat, saya risau lah, macam maksudnya ketika di alam barzakh nanti saya tak mampu nak jawab kalau tentang harta-harta yang saya ada. Bukanlah kaya raya, tidak. Tapi saya cuma worry yang macam tu, ada walaupun satu sen yang tak dibelanjakan. Macam itulah yang saya sangat-sangat risau. Okay, Macam tu Ustaz. Terima kasih Ustaz. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman. Antara nikmat-nikmat mana yang engkau dustakan. Baik, dia kata Ustaz, kalau tiba-tiba saya meninggal, dalam akaun saya ada RM100, macam mana Ustaz? Allah tak tanya semua. Dan juga apa yang kita sedekah, jangan sampai kita fakir. Tak boleh sampai fakir. Dan Nabi SAW satu orang yang tak suka kumpul harta. Okey, jelas ya? Tadi Ustaz macam mana Ustaz? Tidak berganjak kaki seseorang itu di hari kiamat apabila ditanyakan tentang beberapa perkara. Usianya, hartanya. Ada lagi beberapa perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka tak semestinya harta itu digunakan semuanya untuk kita belanja. Dan Nabi kata jangan tinggalkan keluargamu dalam keadaan miskin. Maka kita tinggalkan tu bukan bermakna kita kena habiskan ya Bunda Rosita. Bukan makna kita ada harta kita kena belanja semua. Tak. Kalau belanja semua, macam mana kita nak tahu kita mati? Kalau kita tahu kita mati, kita belanja semua. Tapi kita tak tahu kita mati. Tetapi apa yang penting, apa yang kita ada, apa yang kita beri. Dengan apa yang ada, apa yang mampu kita beri. Kita not a perfect. Kita ada, kita beri. Kita ada, kita beri. Kadang tertinggal tu bukan apa. Yang penting ada memberi. Nafkah pada anak-anak pun sama. Rezeki anak-anak pun sama. Berikan terbaik pada anak-anak pun sama. Tapi apa yang kita beri, itu penting. Bukan apa yang kita simpan. Tetapi adanya simpanan kita. Tapi apa yang kita beri kepada sesuatu jalan untuk Allah. Itu paling penting. Ke Palestin ke yang ada. Bukan bermakna kalau RM100 Allah tanya. Tak sebegitu sampai sebegitu sekali. Tetapi apa yang Allah beri, apa yang kita gunakan. Dan sangat mustahak kalau Allah Ta'ala beri tapi kita guna jalan maksiat. Itu lagi besar dosanya. Tapi kalau kita ada, kita dah beri pada Gema Nur Iman, kita dah tajuk orang haji, tajuk orang umrah, kita dah bagi sedekah anak yatim, itu sudah memadai. Menggunakan pada tempat yang betul. Sampai suatu saat, kita pergi meninggal dunia, tapi kita gunakan apa yang kita ada itu pada jalan Allah. Itu sudah mencukupi. Wallahu'alam. Terima kasih Bunda Rosita. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Jelas. Saya tersentuh bila Bunda Rosita tanya soalan itu. Saya tersentuh. Terima kasih Bunda Rosita atas soalan. Saya pun kadang-kadang rasa banyak harta tapi ke mana harta itu tak pasti. Kadang Gema Nur Iman pun saya tak sedekah lagi. Itulah. Ya Allah. Aduh, insya-Allah. Janganlah kita jadi kufur pada nikmat. Biarlah kita suka memberi atas nikmat, tanda syukur kita
pada Allah SWT. Wallahualam, saya setakat tu dululah. Kita pada petang ni tak ada orang tanya soalan, jangan buka soalan lagi lah. Tak elok Alah baru lama-lama. nak tanya. Alamak ai. Awal tak tanya awal. Kak Tak apalah. Chan, jemaah lain. Okey, sila. Sikit lagi, cepat. Ustaz, kalau macam kita kalau nak ikut style Nabi kan Nabi tak mengumpul harta. Jadi perlu ke kita mengumpul harta untuk anak-anak supaya anak-anak tak rasa macam diorang susah bila kita tak ada? Okey, baik. Terima kasih pada yang bertanya. Saya suka orang tanya gini. Baik. Akidah kita. Bukan pada cara ikut Nabi. Akidah kita. Akidah kita, rezeki anak-anak kita bukan pada kita. Tapi rezeki anak-anak kita telah ditetapkan oleh Allah 4 bulan dalam kandungan. Maka tak perlu kita risau kehidupan pada masa akan datang. Kata Allah dalam Quran, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang berada di hadapan kamu. Maka anak-anak kamu punya rezeki bukan kamu yang menentukan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita ada harta yang telah diberikan, maka kalau peninggalan itu baik untuk anak-anak kita, maka ia adalah satu rezeki buat kita. Tak semua ada harta yang boleh tinggalkan anak-anaknya dengan harta. Itu saja. Tak menjadi masalah. Sebab rezeki ni Allah tentukan dalam 4 bulan dalam kandungan si ibu. So, kita tak perlu rasa terbeban untuk memikirkan kalau kita mati macam anak-anak kita. Tak ya. Sebab itu semua urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, cuma pegang saja. Orang-orang yang beriman, Allah jaga anak-anaknya setelah pemergiannya ke alam barzah. Yang urusan lain, Allah akan jaga mereka. InsyaAllah. Dengan syarat, kita mesti jadi orang yang beriman. InsyaAllah. Mudah-mudahan terjawab ke Kak Intan. Terjawab Ustaz. Saya rasa macam lebih baik kita wakafkan wariskan ilmu gitu. Itu lebih baik. Tak ada maksudnya bukan kita tak boleh bagi harta, tapi akidah kita kena ingat. Bukan kita penentu rezeki bagi anak-anak kita, tapi Allah tetap penentu. Mungkin rezeki itu berbentuk bagaimana daripada kita ataupun daripada lain. Wallahu a'lam. Kita berhenti takat tu dulu. InsyaAllah. Terima kasih pada soalan Bonda Rozita, Bonda Ani, Kekanda Azrina, Kekanda Intan dan seterusnya. Kita akan sambung lagi lah minggu depan. Bulan 12 lah. Alhamdulillah. Pada 1 hari bulan 12. InsyaAllah. Dekat puasa dah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita lah. Wallahualam. Terima kasih sekali lagi. Saya minta diri dulu. Minta ke ganda Amnira berhenti ataupun dia cabut lagi. Tutuplah Ustaz dengan tasbih kafarah dan salatul as. Silakan. Allah wa bihamdi syada la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.